Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk bab yang terakhir, iaitu tentang tokoh Islam. Antara tokoh Islam yang kita akan belajar hari ini iaitu antara sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Kita akan belajar satu persatu. Kita akan lihat Abu Ubaidah Al-Jarrah, kisah tentang Abu Ubaidah. Mari kita lihat pengenalan ataupun latar belakang tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama sebenar Abu Ubaidah ialah Umar bin Abdullah bin Al-Jarrah dan beliau memeluk Islam setelah mendengar dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang agama Islam, agama yang mulia. Abu Ubaidah telah memeluk Islam di awal kerasulan Nabi, iaitu sebelum Rasulullah mengambil rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah baginda. Maksudnya awal jugalah Abu Ubaidah masuk Islam. Kalau tengok tentang Al-Arqam ni adalah tempat di mana pusat penyebaran agama Islam. Ni kalau kamu ingat balik, ni tahun 4 lah, mulalah kamu ulang kaji untuk pusat penyebaran agama Islam ialah Darul Al-Arqam dan diasas oleh Al-Arqam bin Abi Arqam. Ni pusat penyebaran agama Islam lah. Kemudian beliau iaitu Abu Ubaidah ni telah melakukan sumpah setia, iaitu bai'ah lah. Sumpah setia ni bai'ah, sumpah setia dengan Rasulullah, iaitu akan berkhidmat ke jalan Allah, berjuang pada jalan Allah dan berkorban ke jalan Allah dengan segala rupa bentuk pengorbanan. Apa-apa pun dia sanggup melakukan apa saja untuk berkorban di jalan Allah. Untuk pengetahuan kamu semua juga, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni digelar dan diberi gelaran ni oleh Rasulullah. Antara gelaran yang diberi Rasulullah ialah orang kepercayaan umat. Apa maksudnya kat sini? Orang terpercaya umat ni maksudnya kayaknya orang yang paling terpercayalah oleh Rasulullah, dan ia tidak bermakna sahabat-sahabat lain tidak mendapat kepercayaan Rasulullah. Sahabat-sahabat lain pun jujur, amanah juga, tetapi Abu Ubaidah ni dia lebih special, dia lebih menonjol lah, dan sikap luar biasa dia yang menyebabkan Rasulullah menggelar dia adalah orang kepercayaan umat. Sahabat-sahabat lain pun dipercayai, tapi Abu Ubaidah ni lebih luar biasa, lebih menonjol. Seterusnya kita tengok peranan jasa dan pengorbanan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau menjadi orang kepercayaan Rasulullah, orang kepercayaan Rasulullah, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Sayyidina Umar. Ini antara orang kepercayaan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah sangat sayang kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai orang yang dipercayai utusan dari Najran dan Yaman. Itu memohon beliau menjadi guru di sana. Nampak tak? Sampai macam tu sekali. Rasulullah percaya Abu Ubaidah ni sampai menghantar Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sebagai guru di sana. Rasulullah bersabda yang bermaksud, baiklah aku akan hantar bersama-sama tuan-tuan seorang yang terpercaya. Seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar amanah, benar-benar terpercaya, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maksudnya sangat Rasulullah mempercayai Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni telah menunjukkan kepahlawannya, menunjukkan tentang kepahlawannya, keprihatinannya dan kesungguhannya dalam mempertahankan Rasulullah dalam perang Uhud. Beliau menjaga keselamatan Rasulullah sehingga mengabaikan keselamatan dirinya sendiri yang mengakibatkan patah dua gigi manisnya dalam usaha menyelamatkan baginda. Ada sedikit kisah lah
mana Abu Ubaidah Al-Jarrah ni meminta keizinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa mudahnya macam, bolehkah Abu Ubaidah ni nak selamatkan Rasulullah, sebab masa tu di pipi Rasulullah ada sepihan besi, okey. Sepihan besi menyebabkan dia tak boleh tarik dengan ia tak boleh tarik dengan tangan dan perlu ditarik dengan sesuatu, iaitu Abu Ubaidah ni mendapat idea iaitu dengan menarik dengan giginya. Okey, itu antara pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Okey, Abu Ubaidah ni telah dilantik sebagai panglima perang. Oleh Khalifah Umar Al-Khattab bagi menggantikan Khalid bin Al-Walid di medan perang. Okey, dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin di Syria. Ketika pemerintahan Saidina Umar. Okey, dan Abu Ubaidah ni juga seorang sahabat yang mengetahui tentang semua hukum-hukum Islam sehingga diberi kepercayaan sebagai guru. Okey, kemudian kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat akhlak dan kepribadian Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Okey, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni berakhlak mulia dan dipercayai. Beliau meninggalkan kemewahan. Okey, dia meninggalkan segala kemewahan dunia dengan zuhud. Bertakwa, okey, amanah dan teguh hatinya. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni juga mempunyai perasaan kasih sayang yang kuat terhadap Rasulullah dan agama Islam. Sangat cinta kepada Rasulullah. Dan orang yang dia juga dikenal sebagai orang yang tidak mementingkan diri. Bijaksana dan menjaga hati dan perasaan orang lain. Okay. Dan Abu Ubaidah ni juga merupakan memiliki rupa paras yang berseri, kacak dan seorang yang mesra. Okay. Kat sini ada banyak, kamu cuma hafal sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 dan cukup, tak perlu hafal semua. Okay, bilakah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni meninggal dunia? Okay, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni meninggal dunia di Syria, dan Khalifah Sayyidina Abu Bakar mengalirkan air mata sambil memejamkan matanya setelah mendengar sahabat beliau telah meninggal dunia. Betapa sayangnya Sayyidina Abu Bakar terhadap Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Okay, pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah tokoh Islam yang dijamin masuk syurga iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita perlulah menjadikan diri kita orang yang dipercayai oleh ibu bapa, guru-guru dan masyarakat. Kena ada sikap amanah lah, okay? Supaya orang percaya kita. Sekali kita menipu dan sebagainya, orang takkan percayakan kita. Jadi kita kena amalkan sikap seorang yang amanah, jujur. Okay? Kemudian pengajaran yang seterusnya ialah memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam menjadi keutamaan umat Islam lebih daripada diri sendiri. Kita kena berkhidmat untuk Islam, dan seterusnya kita kenalah taat perintah Allah, jaga akhlak dan cintai Allah dan Rasul. Jadi ni antara pengajaran yang kita dapat daripada kisah Abu Ubaidah. Okay, seterusnya kita lihat kisah Sa'id bin Zaid. Okay, mari kita lihat pengenalan tentang Sa'id bin Zaid ni. Okay, nama penuhnya Sa'id bin Zaid bin Umar bin Tufail bin Abdul Aziz, dan Sa'id ni berketurunan sama dengan keturunan Rasulullah dari datuknya iaitu Ka'ab bin Mu'in bin Khalid, dan Sa'id ni merupakan sepupu dan adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan ibu Sa'id bernama Fatimah binti Bahjah dan dari suku Khuza'ah. Dan beliau tidak pernah menyembah
berhala sebelum ni. Dan Sa'id bin Zaid ni sangat kuat ajaran Islamnya, iaitu dia tak pernah menyembah berhala dan sebagainya, kerana beliau kuat berpegang dengan Islam sebelum ini, iaitu ajaran Nabi Ibrahim. Sa'id bin Zaid ini memeluk Islam melalui isterinya, iaitu Fatimah binti Al-Khattab. Seterusnya kita tengok peranan, jasa dan pengorbanan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni berdakwah dengan penuh kesungguhan dalam menyebarkan Islam, terutamanya kepada abang iparnya, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, walaupun pada peringkat awalnya mendapat tentangan yang sangat kuat. Kemudian beliau berusaha memerangi golongan yang menyembah berhala. Kemudian dia seorang yang hebat dalam berhujah, sehinggalah dapat memikat pendengar supaya tertarik kepada ajaran Islam. Dia sangat hebat dalam berhujah lah. Kemudian Sa'id ini sangat disayangi oleh Rasulullah, sehingga digelar para pencipta Tuhan pengasih, maksudnya orang yang dicintai oleh Allah lah. Kemudian peranan, jasa dan pengorbanan yang seterusnya ialah Sa'id bin Zaid ni juga seorang yang beriwayat hadis, dan Sa'id bin Zaid ni berjuang di medan pertempuran bersama dengan Nabi dan para sahabat. Beliau juga pernah menjadi pengintip, dan sanggup mengorbankan masa, harta dan nyawanya demi Islam, dan sentiasa bersama Rasulullah dalam peperangan, kecuali perang Badar. Masa tu Sa'id bin Zaid ni tak sertai Rasulullah dalam perang Badar kerana telah menyertai misi lain yang telah diminta oleh Rasulullah bersama dengan kaum di Syam. Jadi Sa'id bin Zaid ni tak pernah miss lah dalam perang, kecuali dalam perang Badar. Seterusnya kita lihat akhlak dan kepribadian Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni seorang yang berakhlak mulia, menunggu agama sebelum kedatangan Islam, tidak pernah menyembah berhala, mengutamakan orang lain, mengutamakan jihad di jalan Allah, tidak mencari pangkat, kedudukan dan harta, menjadi cermin para sahabat, dihormati, menepati janji, jujur, dan juga doanya mustajab. Kat sini ada banyak, kamu pilihlah 3 sebenarnya, 4 akhlak dia. Tak perlu hafal semua. Kemudian bilakah Sa'id bin Zaid ini meninggal dunia? Sa'id bin Zaid ini meninggal dunia pada 50 Hijrah, pada hari Jumaat. Dan 2 orang sahabat besar, iaitu Sa'id bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, telah menguruskan jenazah Sa'id sehingga selesai dikebumikan. Dan jenazahnya disolatkan dan dikebumikan di Madinah. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Sa'id bin Zaid ini ialah kita wajib berdakwah, iaitu menyeru kepada perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran. Kalau kita tak boleh buat perkara yang besar-besar, buat perkara yang kecil-kecil, contoh ajak adik-beradik buat perkara yang baik, kawan-kawan yang terdekat, contohnya menutup aurat dan sebagainya. Kemudian kita perlulah istiqomah, iaitu istiqomah yang maksudnya berterusan lah, berterusan dalam melakukan kebaikan. Tak semestinya banyak, sikit-sikit tapi berterusan. Contohnya puasa sunat, tapi janganlah terlalu drastik macam sikit-sikit, tapi berterusan. Kemudian kita perlulah berakhlak mulia, tidak mengutamakan dunia, dan tekun berusaha dan berkorban untuk Islam. Jadi pengajaran inilah yang dia ambil daripada kisah Sa'id bin Zaid. Seterusnya latihan kita pada hari ini, kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 36, 37, 38 dan
39. Jadi sekarang itu saja pembelajaran kita, iaitu tentang tokoh Islam, iaitu 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Antaranya ialah Ubaidah Al-Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.